Hello, Assalamualaikum. Selamat datang semua ke channel saya. So, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik lah di musim COVID-19 ni. Okay, so topik kita video kita pada kali ini adalah berkaitan dengan insiden yang berlaku pada saya minggu lepas. Jadi disebabkan insiden tu, saya terdetik lah untuk buat satu video berkaitan dengan perkara-perkara yang kita antara perkara-perkara yang kita jangan buat ketika feeding. Okay, so jom kita tengok apa dia. Alright, yang pertama, jangan sesekali off return pump sama ada anda pakai sump tank ataupun top filter. Okay? Return pump tak perlu off. Jangan jadi macam saya, jangan ulang kesilapan yang saya buat dengan off return pump. Option yang kita boleh guna kalau kita, sebab bila kita tak off, air tu akan berjalan, air tu akan bergerak. So mungkin makanan tu takkan duduk setempat, jadi ikan susah untuk makan. So option yang kita ada sama ada kita pakai DC pump, macam Jebo DC pump DCP tu. So dia ada feeding mode, dia ada feeding timing mode. Macam kita tengok kat video ni, dia ada feed mode. Ataupun kita boleh pakai timer-timer yang dekat yang ada jual dekat hardware, Shopee, Lazada dan sebagainya. Alright, yang kedua, jangan rushing. Okay, jangan sesekali buat apa-apa dekat aquarium. Jangan water change, jangan feeding, jangan buat apa-apa kalau anda dalam keadaan yang tak ready, kalau anda dalam keadaan yang rushing, kalau anda dalam keadaan yang terburu-buru untuk ke sana, ataupun terlalu penat, atau balik kerja malam terlalu penat, letih tapi nak juga buat. Jangan buat, tak apa, tinggalkan je. Besok bila dah relax sikit baru buat. Okay? Sebab bila anda penat, anda prone untuk buat kesilapan. Okay, anda mungkin terlupa masuk tension gun, mungkin terlupa masuk anti-klorin, mungkin terlupa tutup air, mungkin terlupa tutup hose. Apa-apa kesilapan percentage untuk berlaku tu sangat tinggi ketika anda dalam keadaan yang terburu-buru. Alright. Seterusnya, yang ketiga, jangan overfeedkan. Okay? Jangan bagi ikan makan dengan terlalu banyak. Cukup sekadar mereka cukup sekadar mencukupi. Gitu. Okey, jangan bagi ikan makan terlalu banyak. Jangan sampai ada lebihan makanan yang tak dimakan tertinggal dalam tank, kerana itu akan menyebabkan ammonia spike, akan menyebabkan banyak-banyak benda lagi yang akan merosakkan sistem akuarium anda. Alright. Okey, yang keempat, jangan bagi makanan yang terlalu besar ataupun jangan bagi makanan yang terlalu kecil untuk ikan. Alright. Kenal pasti ikan anda, kenal pasti kapasiti makanan yang ikan anda mampu untuk makan. Contoh, kalau anda bela tiger fish boleh makan ikan yang lebih besar daripada sislit. Okay, so mungkin anda bela flower horn tak boleh makan isi ikan, dia boleh makan pellet. Ataupun anda bela arowana, mungkin arowana anda boleh makan pellet, tapi keadaan pellet tu terlalu kecil untuk arowana, jadi mungkin dia tak kenyang. So cari saiz makanan yang bersesuaian dengan ikan anda dan tank anda. Yang kelima, okay, jangan campak makanan anda semua sekali serentak lah. Bagi sikit-sikit, bagikan masa untuk diorang makan. Okay? Macam saya, sekali tank saya feeding lebih kurang 1,5 kilo ke 2 kilo. Okay? Jadi dulu saya memang akan terus bagi 1 kilo, terus saya akan campak semua. Jadi itu antara kesilapan yang saya belajar throughout the process berhobi lah. Jangan feeding serentak. Jadi bila anda feeding serentak, ikan akan ada problem untuk makan banyak. So bila kita feeding sikit-sikit, yang atas dapat makan, yang bawah dapat makan, yang tengah dapat makan. Jadi semua akan dapat even. Yang mana dah kenyang dia akan tinggal, yang dia akan turun ke bawah, kanan tu akan jatuh ke bawah. So yang mana dah kenyang dia akan turun, jadi yang lantai akan dapat makan. So jangan sesekali bagi makan dengan kadar yang banyak serentak. Contoh, kalau 2 kilo tu bagilah dalam 300 gram. Bila makanan dah habis, bagi lagi 300 gram, bagi lagi 500 sampai habis. Begitu. Yang keenam, cuba untuk pelbagaikan makanan ikan anda. Jangan bagi makanan yang sama sepanjang hidup dia. Contoh, kalau bagi dia selah kuning aja lah dia makan. Kalau bagi dia seluang aja dia makan. Cuba varykan makanan tu. Minggu ni bagi selah, minggu depan bagi seluang, and then cuba bagi kembung, ataupun cuba bagi ikan-ikan lain, and then boleh sulam dengan pellet, ataupun boleh bagi 2 jenis serentak. Pelbagaikan jenis makanan, sebab dia akan bagi efek kepada nutrition value. Sebab setiap ikan yang berbeza memiliki kandungan nutrisi yang berbeza. Okay?
Dan yang terakhir, yang paling ramai orang buat adalah bagi ikan makan live feeder. Okay? Live feeder ni boleh, tapi kalau boleh elakkan, cuba elakkan. Sebab kita tak tahu parasite apa yang ada dalam badan dia. Dan yang paling penting, apa yang saya perasan, kalau kita bagi ikan makan ikan live feeding, jadi akan ada proses kejar mengejar. Jadi akan berlakulah kecederaan, berlaku misai putus. Kalau arwana kadang-kadang sisik boleh tercabut, macam-macam benda boleh jadi kalau kita bagi live feeding. So it's better for you untuk bagi makanan mati. Tapi kalau terpaksa, cuba kuarantin ikan ataupun dapatkan daripada sos-sos yang betul. Alright, jadi itulah dia 7 perkara yang jangan kita lakukan ataupun cuba elakkan daripada lakukan ketika feeding. Okay, alright guys, so nak dijadikan cerita kenapa topik ni keluar. Minggu lepas saya feeding ikan. Okay, saya feeding tank saya. Macam biasalah, saya balik kerja malam. Hari tu saya penat, saya balik kerja malam. So nak dijadikan cerita pula, hari tu air tak ada. Selama 4 hari air tak ada. Okay, jadi saya feeding, saya defrost ikan. Dan defrost tu ambil masa yang agak lama sebab tak ada running water, cuma ada water yang untuk kita cairkan je lah. So saya pun dah sangat penat, saya pun dah siap defrost, saya bagi makan, saya naik tidur. Saya terlupa untuk on balik air bubble. Saya terlupa untuk on balik return pump saya, which is saya rasa tu kesilapan yang paling bodoh seorang fish keeper boleh buat. Okay guys, jadi tolong jangan lakukan kesilapan yang saya dah lakukan. Okay, jangan sesekali off pump ketika feeding. Sebab mungkin saya rasa 2 tahun lebih saya buat benda ni, tak ada problem. Tapi nak dijadikan cerita, bila satu hari anda penat, saya penat, perkara-perkara macam ni boleh berlaku. Okay, boleh berlaku. Right, jadi nak dijadikan cerita, pagi tadi saya bangun pagi tu, ikan dalam keadaan yang sangat teruk. Saya memang dah putus harapan. Saya kata mungkin bukan jodoh saya, sebab air pula tak ada, nak water change tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. So saya just ikhtiar, saya letak save. Save sangat-sangat membantu saya. Okay, nanti saya akan letak gambar save. Kalau siapa nak tahu save, ni save ni dekat belah kanan ni. Ini adalah rupa save. Dia ni membantu saya betul-betul. Dia ni membuang amonia straight away dalam tank saya. Okay, lepas tu saya just directkan oksigen. Saya ada tong oksigen, so saya just pump tong oksigen direct. Dan saya hanya berserah lah, sebab memang keadaan ikan memang 50-50. Saya memang macam, kalau ni bukan jodoh saya reda lah atas kesilapan saya sendiri. Tapi Alhamdulillah, ikan semua okey, ikan semua sihat. Dan saya jadikan dia iktibar saya buat selama-lamanya. Dan lepas ni saya tak akan dah off pump ketika feeding. Okay guys, so saya harap anda semua alert lah dengan apa yang saya cuba sampaikan. Jadi itu sajalah untuk vlog yang kali ini. Terima kasih kepada mereka yang menonton daripada awal sampai ke penghujung video. Alright, kepada mereka yang baru menonton, baru follow saya, mohon subscribe, mohon like, mohon share, mohon komen. Kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan, apa-apalah yang nak tanya, nak inform, boleh share, boleh kongsi pendapat, boleh kongsi idea dekat komen bawah, comment section bawah. Okay guys, alright, jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Sehingga kita bertemu lagi di vlog yang akan datang. Alright, dengan ucapan Assalamualaikum.